Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Hazim kini berada di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin bagi mendokumentarikan sebuah video yang membahas serta merungkai penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dan pengajaran. Saksikan. Saudara dan saudari, teknologi maklumat boleh definisikan sebagai satu proses penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Seperti yang diketahui umum, teknologi maklumat merupakan satu pemudah cara yang mana bagi memudahkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Akan tetapi, bagaimana pula dengan penggunaan ICT dalam sebagai medium pengajaran dan pembelajaran? Mari sama-sama kita saksikan video yang disediakan. Teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT telah wujud beberapa tahun lalu dan telah menukarkan medium pembelajaran secara fizikal ke secara atas talian atau lebih dikenali dengan teknologi zaman moden memudahkan para pengajar dan pelajar. Akan tetapi, penggunaan ICT telah meningkat berlipat kali ganda akibat wabak COVID-19 terutamanya dari segi pembelajaran iaitu PDP kerana kelas di sekolah secara bersemuka tidak lagi dapat dilakukan oleh kerana wabak tersebut. Oleh yang demikian, kelas secara dalam talian melalui pelbagai platform aplikasi telah dilaksanakan. Teknologi maklumat dalam proses pembelajaran dan pengajaran dapat menjadikan proses pembelajaran mudah diikuti dan lebih atraktif serta mampu mengurangkan keinginan dan keletihan untuk para pelajar menjadi mengantuk dan bosan ketika belajar. Para guru boleh menerapkan inisiatif seperti membuat kuis ataupun ujian kepada pelajar dengan menggunakan platform online seperti aplikasi-aplikasi Kahoot, Quizlet ataupun Quizizz dan sebagainya. Dengan cara ini, ia menampakkan lebih menarik berbanding cara yang lama dengan guru memberi para pelajar penerangan ajaran kemudian pelajar menyalinnya di atas kertas. Hal ini mendemonstrasikan teknologi mampu memindahkan sesuatu maklumat daripada buku teks yang lama kepada suatu kaedah pembelajaran yang lebih menarik hati para pelajar. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan PDPR secara dalam talian? Ianya berlaku apabila capaian internet dan penggunaan peranti untuk pelajar belajar secara real time. Maksudnya, pada waktu PDPR dilaksanakan, para pelajar harus menggunakan gadget seperti telefon bimbit, tablet, laptop dan harus mempunyai capaian internet sendiri sepanjang tempoh PDPR. Akhirnya, guru dapat berinteraksi secara langsung dengan penggunaan aplikasi Google Meet, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Bagaimana pula dengan penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin? Bersama Ani Sofiah, ada laporannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Ani Sofiah, dalam temu ramah salah seorang pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dalam membicarakan persepsi para pelajar berkenaan penggunaan ICT sebagai medium pengajaran dan pembelajaran sewaktu PKP. Bersama saya, Saudara Daniel daripada salah seorang pelajar daripada kejuruteraan mekanikal. Saudara Daniel, pada pendapat anda, sejauh manakah keberkesanan teknologi ICT dalam proses pembelajaran secara atas talian? Pada pendapat saya, keberkesanan teknologi ICT dalam pembelajaran atas talian ini dapat lihat sebagai contoh aplikasi Google Meet dan juga Microsoft Teams dapat membantu para pelajar untuk mengakses kelas-kelas yang dianjurkan oleh para pensyarah di Politeknik ini. Kesan dan implikasi terhadap pelajar, dia dapat diakses di mana-mana saja tempat seperti di rumah dan di perpustakaan, dan juga dia juga dapat diakses di mana-mana peranti seperti smartphone, tablet, laptop dan PC. Terima kasih saudara Daniel. Soalan yang seterusnya, anda sebagai seorang pelajar, apakah cabaran dan risiko yang dihadapi sepanjang kelas secara atas talian? Cabaran dan risiko yang dihadapi oleh para pelajar sewaktu belajar di atas talian, cabaran yang pertama ialah susah untuk mendapatkan internet akses. Sebagai contoh, saya pengguna U-Mobile, dia amat susah di kawasan saya, so saya kena pergi ke tempat lain untuk mengakses kelas tersebut. Dan seterusnya, peranti yang digunakan oleh pelajar tersebut, sebagai kita tahu,
ada setengah pelajar yang tidak mampu membeli peranti yang mahal. So mereka menggunakan peranti yang sedia ada. Peranti itu tidak dapat menampung jumlah storage ataupun kapasiti aplikasi tersebut. Itu dah. Soalan yang terakhir, antara kelas secara bersemuka dan kelas secara atas talian, yang manakah menjadi pilihan anda dan mengapa? Secara jujurnya, saya tidak untuk memilih dua. So saya suka kedua-duanya. Tapi saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan. Antara kelebihan yang ada di face to face, belajar semuka, dapat kita berjumpa dengan pensyarah secara bersemuka dan kita dapat faham apa yang dapat disampaikan dengan lebih terperinci oleh pensyarah tersebut. Kelemahan dia, kita kena balik ke politeknik tersebut untuk belajar bersemuka. Kalau untuk atas talian pula, kelebihan belajar atas talian, dia dapat diakses di mana-mana sahaja tempat. Dan kelemahan dia, jikalau pensyarah itu tidak tahu para pelajar itu buat apa masa di rumah, so kita akan berbohong dan juga akan tidur di dalam kelas. Itu saja. Terima kasih saudara Daniel atas perkongsian yang diberikan. Seterusnya, kita akan merungkaikan lagi persepsi daripada pelajar Jabatan Perdagangan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Teruskan bersama kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anisofia binti Syahrudin dalam temu ramah seorang pelajar daripada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Saudari Nadia Nasir daripada Jabatan Perdagangan dari semester 5, dalam membicarakan persepsi para pelajar berkenaan penggunaan ICT sebagai medium pembelajaran dan pengajaran sewaktu PKP. Saudari Nadia, pada pendapat anda, sejauh mana keberkesanan teknologi ICT dalam proses pembelajaran secara atas talian? Pada pendapat saya, keberkesanan ICT dalam ODL ni banyak kelebihan dan kelemahan dia. Terima kasih. Soalan yang kedua, anda sebagai seorang pelajar, apakah cabaran dan risiko yang dihadapi sepanjang pembelajaran secara atas talian atau online distance learning? Bagi saya, cabaran dia adalah dari segi line dia. Line yang terputus-putus, macam contoh kita duduk di Kamsis kan, dia punya line sangat slow. Jadi itu adalah salah satu cabaran dia. Terima kasih. Dan soalan yang terakhir, antara kelas secara bersemuka dan kelas secara atas talian, yang manakah menjadi pilihan anda dan mengapa? Yang menjadi pilihan saya adalah secara face to face, sebab ia amat memudahkan untuk absorb semua yang diberi oleh lecturer. Dan bagi pendapat saya, itulah jawapan. Terima kasih Saudari Nadia Nasir. Itu merupakan persepsi pelajar terhadap penggunaan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran. Bagaimana pula dengan pensyarah? Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anisofia binti Syahrudin dalam temu ramah salah seorang pensyarah daripada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dalam membicarakan persepsi pensyarah berkenaan penggunaan ICT sebagai medium pengajaran dan pembelajaran sewaktu PKP. Bersama saya Puan Isyati binti Suparman daripada Jabatan Pengajian Am. Soalan saya yang pertama, adakah Puan, pada pendapat Puan, sejauh mana keberkesanan teknologi ICT dalam proses pembelajaran secara atas talian? Okey, sebenarnya penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran atau PDP telah lama pun dilaksanakan menerusi OBE atau outcome based education, di mana kita menggunakan ICT berserta dengan face to face lah dalam kelas. Cumanya bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, semua orang terpaksa melakukan PDP secara dalam talian dengan menggunakan ICT secara 100%. Mungkin pada saya lah, pendapat peribadi saya, keberkesanan penggunaan ICT dalam pendidikan ni agak
kurang lah. Okay, sebabnya bila especially untuk subjek saya, subjek bahasa Inggeris, subjek ini memerlukan latihan dan juga pelajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris. Apabila kelas dilaksanakan secara dalam talian, agak sukar untuk saya mendapatkan para pelajar untuk berinteraksi sama ada dengan saya ataupun sesama rakan-rakan sekelas. Jadi pendapat peribadi saya lah macam agak kurang berkesan. Okey. Anda sebagai seorang pensyarah, apakah cabaran dan risiko yang dihadapi sepanjang pembelajaran secara atas talian? Okey, cabarannya agak banyak sebab bila kita menggunakan ICT ni kita perlukan talian internet, okey, dan pada waktu PKP memang semua orang menggunakan internet. Jadi kita ada masalah talian lah, di mana dalam kelas kadang-kadang terputus, kadang-kadang pelajar, satu lagi masalahnya kita tak boleh nak onkan kamera sepanjang masa sebab kita juga perlu memikirkan masalah pelajar dalam membeli data. Jadi kita consider semua tu. Jadi dalam kelas kadang-kadang kita tak onkan kamera. Tapi masalahnya bila kita tak onkan kamera, para pelajar mungkin physically tak ada di situ. Okey, jadi macam ini adalah salah satu cabaran lah, disebabkan masalah internet lah. Okey, yang selain daripada itu, bahan-bahan yang kita nak share dengan pelajar pun ada masalah juga. Sebab kalau macam kita dalam kelas face to face, kita boleh share video, maksudnya slideshow dengan lebih mudah. Tapi dalam kelas secara online ni kita terpaksa menggunakan internet lah. Sebenarnya cabaran yang paling besar adalah internet lah, dan kehadiran pelajar dalam kelas. Sebab kita tak dapat pastikan sama ada pelajar tu benar-benar ada dalam kelas ataupun just on saja, just join dalam grup perbincangan tapi physically dia orang tak ada pun di situ ataupun tidur. Okay, itu adalah antara cabaran yang kita orang hadapilah sebagai pensyarah. Terima kasih Puan. Soalan yang terakhir, antara kelas secara bersemuka dan secara atas talian, yang manakah menjadi pilihan anda dan mengapa? Okey, berdasarkan penerangan saya tadi, so of course saya lebih selesa dengan kelas secara bersemuka lah. Sebab dalam kelas bersemuka, especially untuk subjek bahasa Inggeris ni, saya boleh pantau cara pelajar berkomunikasi, berinteraksi dengan rakan-rakan dalam kelas dan juga dengan saya. Bagi satu, dalam kelas face to face, kita lebih bond dengan pelajar. Tak macam bila kita online, sebab kita tak berjumpa dengan diorang, jadi kita punya relationship dengan pelajar pun agak kurang lah. Jadi memang saya lebih prefer face to face. Terima kasih Puan Suriati atas kerjasama yang telah diberikan. Sama-sama. Seterusnya, sama-samalah kita merungkaikan persepsi salah seorang pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Sekarang bersama saya Encik Fazil merupakan salah seorang pensyarah dari Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Encik, pada pendapat Encik, sejauh manakah keberkesanan teknologi ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran secara atas talian? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya, ICT memainkan peranan yang amat penting pada zaman sekarang. Bermula pada era 1990-an, pada masa itu dikenali sebagai IT, telah muncul dalam kehidupan kita untuk memudahkan kita membuat banyak perkara. Seperti yang kita tahu, ICT berperanan dalam memudahkan aktiviti kita seperti aktiviti perniagaan, aktiviti menuntut ilmu,
dan pelbagai aktiviti lainlah. Jadi apabila terjadinya pandemik COVID-19, kita lihat peranan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat besar peranan dia. Okey, di mana apabila berlakunya kita panggil sebagai lockdown, okey, ataupun perintah kawalan pergerakan, okey, semua institusi pengajian diminta untuk ditutup dan para pelajar diarahkan pulang ke rumah masing-masing, dan bermulalah era di mana kita menggunakan 100% proses pengajaran dan pembelajaran melalui dalam talian. Okey. Jadinya kita melalui PDP dalam talian. Okey. Di situ kita dapat lihat peranan ICT ini. Bagaimana ia memudahkan kita untuk berhubung di antara guru dan pelajar, di antara pensyarah dan mahasiswa dalam proses kita menyampaikan ilmu pengetahuan. Terima kasih Cik. Soalan seterusnya, sebagai pensyarah, apakah cabaran dan risiko yang dihadapi sepanjang proses pengajaran secara atas talian? Baik, terima kasih Cik Ani Sofia. Apabila kita sebut sebagai cabaran, okay, setiap perkara ada cabaran. Antara dugaan yang kita hadapi semasa kita menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian ni adalah dari segi kekangan teknologi itu sendiri. Okay. Apabila kita nak menjalankan PDP melalui dalam talian ni, kita memerlukan peralatan yang kompatibel. Okay. Kita mesti ada perkakasan seperti komputer, sama ada desktop ataupun laptop. Kita perlu ada kamera, kan? Sama ada kamera yang terpasang siap di laptop ataupun yang kita beli sebagai tambahan jika perkakasan tu tidak mempunyai kamera. Kita perlukan pada mikrofon, kita perlu pada headphone. Okey. Mana perkakasan ni amat pentinglah untuk sebagai benda yang utama, okey, perkara yang utama yang perlu ada. Cabaran yang kedua adalah dari segi connection lah. Connection internet. Okay, kadang-kadang yang sama ada pensyarah sendiri ataupun pelajar, liputan internet dia tidak cukup baik. Mungkin semasa proses pembelajaran berlaku, isyarat yang diterima tu dia terputus-putus. Okay. Kadang-kadang pensyarah dah bercakap dah beberapa minit, kan, kemudian baru dapat respon daripada student mengatakan tak dengar apa yang disampaikan, kan, disebabkan masalah-masalah tadi. Cabaran lain pula adalah, okay, kita tidak dapat mengenal pasti sejauh mana tumpuan yang dapat student ataupun pelajar beri semasa kuliah dijalankan secara dalam talian. Okey, disebabkan kekangan kita tak berhadapan, kita tak boleh nampak riak wajah pelajar, kita tak boleh nampak respon pelajar. Okey, tambah-tambah kalau pelajar tu dia tak dapat nak on dia punya kamera tu, kita tak dapat nak observe dia punya reaksi, okay? Sama ada faham tak faham, sama ada kita perlu ulang apa yang kita sampaikan, okay? Terima kasih Cik. Soalan yang terakhir, antara kelas secara bersemuka dan atas talian, yang manakah menjadi pilihan Cik dan mengapa? Pilihan saya jika diberi sama ada dalam talian ataupun bersemuka adalah saya memilih mengajar secara bersemuka. Kerana apabila kita bersemuka dengan pelajar, kita dapat menyampaikan sesuatu ilmu itu secara langsung lah dengan pelajar. Okay?
di mana pelajar kita boleh respon kepada apa yang ditanya kepada pelajar, dan pelajar pula juga boleh respon secara terus apa yang kita sampaikan, ya. Tambah lagi lah dalam kursus-kursus mekanikal ni banyak pada pengiraan, tunjuk ajar, amali, maka kaedah secara bersemuka adalah lebih berkesan, lebih sesuai berbanding kaedah secara dalam talian. Terima kasih Encik Fazil atas kerjasama yang telah diberikan. Berikut merupakan persepsi-persepsi yang telah diberikan oleh pensyarah di PTSS berkenaan penggunaan ICT dalam PDPR. Sekian daripada saya, Ani Sofia. Kita kembali ke Wan Hazim. Virus COVID-19 yang membawa kepada pandemik bukan sahaja memberi kesan terhadap sektor pekerjaan dan ekonomi, malahan sektor pendidikan. Perkara ini menyebabkan sekolah dan universiti perlu ditutup. Malah pelajar sekolah dan universiti terpaksa menggunakan pembelajaran atas talian. Bagi pelajar universiti, pembelajaran atas talian dapat dilihat memudahkan mereka dalam menjalani kuliah dengan hanya berada di rumah. Walau bagaimanapun, dari sudut yang berbeza, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar. Antara penyelesaian bagi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam penggunaan ICT dalam proses PDP secara atas talian adalah pihak kerajaan memberikan sumbangan kepada pelajar universiti dalam bentuk wang ringgit dengan memberikan bantuan prihatin sebanyak 200 secara one-off kepada semua pelajar. Dengan bantuan yang diberikan, pelajar dapat menggunakan untuk membeli data internet yang mana harganya menelan kos yang agak tinggi. Seterusnya, pihak universiti juga menyediakan kemudahan internet dengan mengedarkan SIM card secara percuma kepada pelajar yang kurang berkemampuan. SIM card yang telah mengandungi kota itu mampu meringankan sedikit sebanyak beban pelajar untuk tidak lagi melanggan pelan internet sendiri. Di samping itu, pihak universiti juga ada menawarkan bantuan komputer riba secara percuma kepada pelajar B40. Bagi pensyarah pula, penyelesaian yang boleh dilakukan adalah dengan mengambil berat tentang kesihatan mental dan fizikal pelajar sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran secara atas talian. Hal ini pensyarah akan lebih memahami apakah masalah yang dialami oleh setiap pelajar untuk menghadiri kelas, menyiapkan tugas dan sebagainya. Seterusnya, pensyarah juga perlu bersifat kreatif dan bersedia dalam mempelajari ilmu baharu bagi mendempani cabaran masa kini. Pensyarah perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian selari dengan konsep pembelajaran abad ke-21 seperti menggunakan platform aplikasi media sosial dan telesidang seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom dan juga aplikasi TV. Pensyarah juga perlu menyediakan video pembelajaran yang lebih banyak variasi ke arah pemikiran moden masa kini untuk menarik minat pelajar agar pelajar dapat fokus ketika kelas secara talian dilakukan. Hal ini dapat mengelakkan para pelajar daripada lalai dan tidur dalam kelas. Sebagai kesimpulannya, dalam kita berdepan dengan cabaran norma baru, gaya belajar dan bekerja, pensyarah dan pelajar masing-masing perlu mengubah mindset dalam menangani cabaran sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran secara atas talian ini. Pensyarah mesti lebih kreatif dan inovatif dalam memastikan tugasan PDP berjalan dengan lancar. Pelajar pula sudah tentu perlu berusaha keras untuk menangani pelbagai cabaran PDP atas talian ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sebagai penutup, kami telah menyediakan video montaj tentang pembelajaran penggunaan ICT di Politeknik Tunku Syed Sirajuddin. Saya Muhammad Hazim. Terima kasih. Assalamualaikum. Seperti yang anda dapat lihat, berikut adalah video PDP secara bersemuka di Politeknik Tunku Syed Sirajuddin yang menerapkan SOP norma baharu di mana para pelajar perlu memakai topeng muka dan duduk dalam keadaan penjarakan sosial 1 meter antara satu sama lain bagi memutuskan rantaian COVID-19 daripada merebak di PTSS. Melalui kemudahan medium ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran ini, pelajar boleh melakukan ulang kaji dengan melihat video rakaman pembelajaran yang telah disediakan oleh pensyarah ketika waktu senggang seperti pada waktu malam. Seterusnya, para pelajar boleh mengakses internet di mana sahaja bersama rakan-rakan untuk melakukan tugasan. Para pelajar juga boleh berkongsi maklumat berkenaan PDP dengan hanya menghantarnya melalui aplikasi media massa seperti Microsoft Teams,
WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dalam hal ini juga, tugasan secara berkumpulan dapat diselesaikan dengan mudah apabila setiap pelajar dapat kumpul bersama, mengongsikan idea-idea dengan melakukan pencarian di layar internet tanpa sempadan. Dan antara perkara yang